Bandar Wuhan yang terletak di China mula menjadi tumpuan seluruh penduduk dunia pada penghujung Disember 2019 setelah penemuan penyakit yang berpunca daripada virus corona. Virus baharu dalam patogen keluarga coronavirus yang kini dipanggil COVID-19 telah mencatatkan lebih 95,000 kes jangkitan yang positif serta lebih 3,000 kes kematian. Bagi meminimumkan risiko pendedahan virus COVID-19, kerajaan Malaysia berusaha membawa pulang rakyat negara ini yang berada di Wuhan secara berperingkat. 4 Februari lalu, misi pertama membawa pulang 107 orang yang terdiri daripada 88 rakyat Malaysia dan 19 lagi adalah pasangan serta anak mereka yang bukan warga negara. Setibanya mereka di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, kesemuanya dibawa ke Air Disaster Unit ADU untuk saringan kesihatan dan pembersihan sebelum dikuarantin selama 14 hari. Bandar Anstek Negeri Sembilan. Susulan penularan wabak COVID-19, nama Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP mula menjadi tumpuan. Fungsi asal antaranya sebagai lokasi menjalankan latihan, pembelajaran, penyelidikan dan inovasi kepada pegawai dan pensyarah IPT negara. Kini berubah kepada pusat pemantauan orang di bawah pengawasan yang dikuarantin atau Person Under Surveillance PUS. Di sini pemeriksaan kesihatan dari bilik ke bilik dijalankan setiap hari. Proses pembersihan di setiap sudut bangunan turut dilaksanakan dengan menggunakan bahan semburan bagi mematikan kuman. Irwan Rustang antara rakyat Malaysia yang dibawa pulang dari Wuhan, China pada 4 Februari lalu. Ini merupakan rakaman peribadi daripada Irwan sendiri. Sekarang kami berada di pusat pemantauan unit kecemasan udara yang mana kami tengah menunggu untuk proses penukaran baju kepada baju hospital. Baju yang kami pakai sekarang ni akan diberikan kepada Kementerian Kesihatan untuk dinyahkumankan. Bapa kepada 3 cahaya mata yang bertugas di sebuah syarikat perkapalan di Wuhan ini ditempatkan di AKAP bersama isteri dan 2 anak mereka. Tidak hanya terhad kepada pemantauan dari aspek kesihatan, kesemua PUS di sini turut dilengkapi dengan keperluan lain, antaranya makan minum, pakaian, lampin pakai buang dan susu. So inilah keadaan sekarang di pusat pemantauan. Jam 8 pagi. Pasukan perubatan mula bersiap sedia untuk memulakan rutin harian sebelum memasuki zon merah. Kami turut berkesempatan membuat tinjauan di kawasan ini bersama-sama dengan pasukan perubatan yang bertugas. Ini untuk melindung. Setiap individu yang memasuki zon merah ini diwajibkan memakai peralatan perlindungan diri atau Personal Protective Equipment PPE mengikut prosedur klinikal bagi melindungi diri daripada jangkitan wabak COVID-19. Sejam kemudian, rutin pasukan perubatan bermula dengan pemeriksaan suhu badan setiap PUS yang berada di sini. Selain pengambilan suhu badan, pemantauan turut mengambil kira sekiranya terdapat sebarang gejala seperti batuk dan selsema pada PUS. Pemakaian topeng muka juga diwajibkan ke atas setiap PUS setiap kali bersemuka dengan para petugas. Stok baharu akan dibekalkan oleh petugas dari semasa ke semasa. Ganjing bau. Ada masalah apa-apa, Cik? Tak
Walaupun kesemua PUS disahkan negatif COVID-19, langkah berjaga-jaga tetap diambil. Setiap kali memeriksa tahap kesihatan PUS, pasukan perubatan akan memastikan jarak antara petugas dan PUS sekurang-kurangnya 1 meter. Alat pengesan suhu badan atau thermal scanner digunakan bagi mendapatkan ketepatan bacaan suhu PUS dari jarak jauh. Bagi memudahkan proses saringan tahap kesihatan, setiap bacaan yang dibaca oleh pembantu perubatan akan direkod oleh doktor bertugas. Beginilah rutin harian pasukan perubatan di mana mereka harus membuat rondaan ke setiap bilik yang terdapat di pusat pemantauan ini bagi memastikan penghuni di sini tidak mengidap sebarang penyakit, terutama sekali demam, batuk ataupun sesama. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mempercayai haiwan merupakan punca utama virus COVID-19 tersebar. Namun, ia juga mampu menjangkiti manusia melalui sentuhan, bahan tercemar dan juga udara. Antara simptom utama COVID-19 adalah batuk, demam dan masalah pernafasan. Setiap hari, sesi mesyuarat ringkas bersama pasukan perubatan yang terdiri daripada doktor dan pembantu perubatan akan dilakukan bagi membincangkan tentang keadaan terkini PUS yang berada di AKAP. So kalau let's say dia macam ada komplain yang panjang. Dr. Nur Adi Basyaharul, 30 tahun, antara individu di sebalik pasukan khas ini. Sambung debriefing kita 2.5 hari ni. Pada hari pertama iaitu hari Selasa, kami mendapat tahu tentang misi ini pada hari Ahad lah. Jadi ada 2 hari untuk prepare bagi pasukan pejabat kesihatan daerah Seremban. Jadi asalnya pun tempatnya bukan di sini. Hari Ahad tu kami jangkakan di tempat lain lah. Jadi dah buat preparation semua, petang tu ditukar pula ke AKAP. Jadi Isnin tu baru kami dapat tahu di manakah klinik dan siapa nak set up, baru nak set up kumpulan perubatan dan sebagainya. Barang-barang semua logistik baru hari pertama tu lah. Jadi mentally pun kami pun terkejut dengan benda ni. Banyak yang ahli staf perubatan pun belum lagi prepare dari segi menyertai misi COVID-19 ni lah di sini. Tidak mampu lari daripada perasaan risau, namun ibu kepada 3 cahaya mata ini tetap teguh di sini bersama pasukannya. Ikutkan pilihan, memang semua petugas kalau boleh tak nak terlibat dengan benda ni. Bila kita offer kan, siapa yang mahu bertugas di sini. Kebanyakan petugas perubatan semuanya tidak volunteer dengan relanya lah. Ada beberapa tapi kebanyakannya masih lagi takutlah tentang penyakit ni. Jadi sebab melihatkan saya punya tanggungjawab sebagai pegawai perubatan di Pejabat Kesihatan Daerah Seremban, jadi saya memberitahu suami saya pun dengan penuh hati-hatilah. Jadi dia pun nasihatkan saya untuk menjagalah menjaga diri sendiri apabila di sini. Jadi saya rasa itu pun berlaku terhadap semua petugas yang lain lah. Dan kami mungkin ada yang tak beritahu ramai orang lah. Maksudnya mungkin kami beritahu ahli keluarga yang sangat-sangat rapat saja. Tak semua kami bagi tahu sebab mungkin ramai orang masih lagi tak faham. Menyedari bahana COVID-19, suami Dr. Adibah, Ku Muhammad Zahid, turut bimbang dengan kesihatan isterinya yang bertugas di sini. Saya selalu update lah cerita apa saya buat di sini dan saya sentiasa beritahu di sini ada kawasan yang telah ditetapkan, tidak akan bercampur dengan petugas dan sebagainya. Jika perlu bercampur akan ada langkah-langkah yang diambil lah untuk jika mahu bercampur dengan penduduk penghuni di AKAP ni.
Jadi dari segi tu saya selalu pun bercerita tentang dia lah, update dan sebagainya. Jadi bila kita selalu inform dan update kepada ahli keluarga masing-masing, mereka pun lama-lama boleh terima dan menganggap perkara ini pun biasa. Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKEP Negeri Sembilan. 15 hari bulan akan stop. Sini logistik dan then untuk Pada 30 Januari 2020, kerajaan menubuhkan jawatan kuasa khas bagi misi bantuan kemanusiaan virus COVID-19 yang diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. NADMA berperanan sebagai focal point apabila melibatkan misi ini. keluar kita inform pukul 5. Cik Siti Nur Cik Mamat dilantik oleh pihak NADMA bagi mengetuai misi pertama membawa pulang rakyat Malaysia dari Wuhan dan dikuarantin di pusat ini selama 2 minggu. Jadi kita pengarahan untuk kami menguruskan home surveillance center ni dapat dalam tempoh 5 hari. Dalam tempoh 5 hari tu kita terpaksa cari fasiliti, kami diarahkan cari fasiliti, cari petugas dan juga set up semua keperluan untuk makanan dan sebagainya. Jadi dalam tempoh 5 hari tu beberapa fasiliti kita buat tinjauan dan ini merupakan fasiliti kedua sebenarnya AKEP daripada beberapa fasiliti pilihan. Memandangkan kawasan ini bila kita lihat bersesuaian. Kita utamakan keselesaan sebab kita memahami mereka perlu duduk 14 hari. Kita letakkan diri kita dalam situasi berkenaan 14 hari tak boleh keluar, tak boleh ke mana-mana, hanya duduk dalam kompaun berkenaan. Jadi apabila kita datang, kita lihat dia punya kawasan persekitaran supaya ada kawasan hijau yang diorang boleh kurangkan stres. And then dalam tu fasiliti ada ialah katil, televisyen, TV, bilik air yang selesa dan juga yang paling utama wifi untuk komunikasi sebab kita tak sekat mereka untuk berkomunikasi dengan dunia luar. 4 Februari 2020. Setelah selesai tapisan kesihatan di Air Disaster Unit ADU, 105 daripada 107 orang telah tiba di pusat pemantauan yang terletak kira-kira 22 km dari KLIA. Batch pertama sampai, kita ada kekangan dari segi macam mana pengurusan untuk mengurangkan ataupun meminimumkan kontak, meminimumkan komunikasi dengan mereka. Communication memang terhad hanya dengan meletakkan tagging, kita sediakan senarai nama dan kita terus letakkan nama bilik masing-masing, nombor bilik masing-masing dekat senarai nama. Dan mereka dengan sendiri self-manage kita panggil. Mereka dah tahu nombor bilik, hanya pergi ke meja-meja dan ambil kunci bilik untuk masuk ke bilik masing-masing. Selaku individu yang diberi tanggungjawab sebagai pengurus di sini, segala permasalahan yang timbul perlu diatasi dengan segera. Antara masalah utama yang dihadapi adalah daripada segi komunikasi. Sebilangan PUS di sini hanya mampu bertutur dalam bahasa Cina sahaja dan membataskan komunikasi di antara mereka dan petugas. Justru para petugas terpaksa menggunakan aplikasi yang mempunyai terjemahan bagi menangani situasi ini. Pada hari kedua, kami dah mula dapat maklumat yang mereka ada satu platform WeChat untuk berhubung. Jadi kami dimaklumkan boleh. Jadi bila kita tahu ada grup tu, maka kita dah mula boleh masuk dalam grup dan berkomunikasi, tanya khabar dan masa itulah baru kita macam komunikasi tu dah ada, dah mula terbentuk. Bagi mengekang penularan virus COVID-19, beberapa langkah pencegahan telah disarankan. Antaranya perlu memakai penutup mulut dan hidung, jauh dari haiwan liar dan eksotik, elakkan berada di tempat tumpuan ramai, membasuh tangan dengan kerap,
serta terus berjumpa dengan doktor sekiranya terdapat sebarang gejala tidak sihat. Kesemua individu yang berada di bawah pengawasan atau PUS dikuarantin selama 14 hari di sini sebagai prosedur untuk mengelak daripada berlakunya penularan sebarang jangkitan silang atau cross-contamination. Bagi memastikan pusat kuarantin ini berada dalam keadaan selamat dari virus COVID-19, kerja-kerja pembersihan dengan menggunakan pam semburan fokal di setiap ruangan bangunan kerap dijalankan. Prosedur disinfeksi di seluruh bangunan ini dilaksanakan mengikut prosedur klinikal. Lokasi pusat pemantauan yang terletak di Bandar Anstek Nilai Negeri Sembilan ini dikawal ketat oleh Pasukan Keselamatan Polis Diraja Malaysia PDRM. Dengan kekuatan 88 anggota, mereka terdiri daripada 46 anggota dari Polis Gerakan AM, manakala selebihnya daripada ibu pejabat polis kontingen dari beberapa daerah lain. Hari ini, Ketua Polis Daerah Nilai, Superintenden Muhammad Nur Mazuki Besar membuat tinjauan ke lokasi pemantauan. Selain petugas untuk misi bantuan kemanusiaan virus COVID-19, pihak dari luar tidak dibenarkan masuk ke dalam pusat ini, termasuklah ahli keluarga PUS sendiri. OSPD dah dilantik sebagai komander. Semua sekali terpaksa akur dengan arahan OSPD lah. Sebagai orang yang bertanggungjawab tentang keselamatan. Jadi arahan saya jelas. Pada hari pertama, kita dah berbincang bersama dengan NAKMA, bersama dengan KKM, JKM dan AKIB sekali. Kita beritahu mana-mana yang tak ada pas keselamatan tidak akan dibenarkan masuk walaupun pekerja AKIB sendiri. Jadi semua kena pakai pas keselamatan. Mana-mana yang tak ada pas keselamatan, kita minta dia mendaftar di Subtek dan kita akan menghubungi Rusia kat dalam untuk memastikan pelawak yang datang tu betul-betul yang ada urusan dan dijemput oleh pihak Rusia di dalam. Jam 3 petang. Kedudukan anggota polis dan pusat operasi atau Subtek hanya terletak di kawasan hijau dan kawasan kuning sahaja. Disebabkan itu, anggota polis tidak perlu memakai kelengkapan PPE dan hanya perlu memakai topi muka sahaja. Subtek untuk PDRM terletak di pintu masuk bersebelahan dengan pos kawalan pengawal keselamatan dan satu lagi untuk PGA kita letak di belakang untuk kawalan perimeter supaya kita kawal dua-dua tempat supaya tidak ada kebocoran ataupun keluar masuk tanpa disekat lah. Sebelum tempat ini dijadikan pusat pemantauan PUS COVID-19, anggota polis terpaksa berhadapan dengan reaksi segelintir penduduk kampung yang hadir membuat bantahan di pintu masuk utama AKIB. Selepas pihak Rusia telah memilih AKIB ni sebagai tempat untuk kuarantin, so keesokan hari itulah adalah beberapa wakil penduduk kampung di sini datang untuk berjumpa dengan pihak Rusia dan AKIB. Dan saya secara pantas telah mengarahkan beberapa pegawai saya termasuk ketua polis balai saya untuk menangani masalah yang dihadapi. Apabila saya tengok masalah ni adalah masalah persepsi sahaja. Walaupun pagi itu ada sedikit lah, tapi kita cepat. Anggota polis ditempatkan 24 jam di sekitar kawasan AKIB bagi membolehkan pemantauan keluar dan masuk dilakukan. Ia bertujuan untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini termasuk berlaku pencerobohan. Walaupun Subtek dan PGA ini diletak di kawasan
hijau dan kuning, kawasan yang selamat lah. Kita sentiasa pakai sanitizer dengan mask. Jadi itu langkah-langkah lah. Kita pakai pencuci tangan, tutup muka semua. Jadi langkah-langkah tu kita dah bagi taklimat supaya setiap personel kita tu mematuhi arahan untuk jaga keselamatan diri, baru jaga keselamatan orang lain. Seawal jam 6 pagi, kaki tangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM mula bersiap siaga untuk menjalani rutin tugasan mereka di sini. Mereka bertanggungjawab memastikan kebajikan dan keperluan PUS terjamin. Bagi memudahkan proses penghantaran, mereka perlu menyediakan bungkusan makanan mengikut nombor bilik PUS. Mustafal Bakri Muhammad Yusof, 56 tahun, antara yang sanggup bergadang nyawa bagi menjayakan misi bantuan kemanusiaan ini. Pada permulaan makanan kita hantar di meja bulat tu. Ya, hantar meja bulat. Okey ya. Kita macam JKM, kita seramai lebih kurang dalam 6 orang akan masuk yang hantar makanan. 6 orang letak atas meja. Lepas tu kesihatan tengok tak sesuai, tak sesuai kenapa? Sebab yang push tu, yang tadi masa dia person ada civilian tadi, dia datang kan, ada seolah kan dia kalau takut ada kan yang penyakit yang positif, mana tahu kan. Tapi tak adalah. Dia datang berkumpul-kumpul takut benda tu dia jangkit. Jadi ambil kesimpulan dalam mesyuarat dia orang tu, cakap kan agar mereka tu nunggu di bilik saja. Jadi JKM kena apalah diamanahkan menghantar makanan setiap bilik-bilik. Setiap hari pasti ada sahaja pihak yang ingin menyalurkan bantuan kepada misi ini. Kerjasama di antara pihak luar dengan pihak JKM amat menggalakkan sehingga ada yang sanggup untuk menanggung kos makanan PUS dan petugas sepanjang tempoh kuarantin. Pemakaian PPE diwajibkan kepada semua petugas apabila memasuki zon merah atau kawasan larangan yang mengasingkan PUS dengan orang awam. Ketetapan pemakaian PPE bagi mengelakkan daripada berlakunya pemindahan virus ke kawasan luar zon merah. Walaupun berhadapan cabaran, pasukan Jabatan Kebajikan Masyarakat tetap memberikan perkhidmatan cemerlang. Jarak antara zon merah dan zon kuning iaitu kawasan pengoperasian kira-kira 100 hingga 200 meter. Di zon merah, PUS diletakkan di dalam bilik yang berasingan sebagai langkah mengurangkan risiko berlakunya penularan jangkitan COVID-19. Hanya 6 kaki tangan sahaja dibenarkan memasuki kawasan zon merah pada satu-satu masa untuk menjalankan tugas mereka. Makanan akan dihantar ke setiap bilik yang menempatkan PUS 4 kali sehari. Okey, kita mula gerak satu kod semua ya. Okey, kita akan masuk zon merah nanti ya. Sejak akhir ni pun bus ni pun dia rasa dihargailah. Kita hargai, dia dihargai dan kita pun mendapat pujian daripada mereka lah. Terima kasih Encik kerana menghantar makanan. Dan kami pun setiap pergi bilik tu cakap, Cik terima kasih
terima kasih hantar makanan ya. Encik, terima kasih Encik ya hantar makanan pada kami. Kami ni dah berkeadaan macam ni, macam mana pula. Jadi pun kami pun okey, tak apa Encik, sabar. Kita cakaplah kita sabar ya. Itu untuk menyejukkan hati dia lah. Ya, samping dia bagi komplimen pada kita dia, yang cakapkan terima kasih Encik kerana membantu kami menghantar makanan. Itu salah dia punya komplimen last sekali lah. Jam 12 tengah hari. Hari ini sekali lagi kru Majalah 3 memasuki kawasan zon merah bagi melihat sendiri cara mereka menghantar makanan. Pihak JKM mementingkan tahap keselesaan penghuni di arkeb ini. Sebarang maklum balas akan ditangani dengan segera. Hanya mereka yang terlatih sahaja ditugaskan di arkeb ini sehingga tamat proses kuarantin. Setiap petugas yang masuk ke kawasan zon merah ini perlu menitik beratkan prosedur berkaitan gowning dan degowning. Setelah selesai tugasan di kawasan ini, setiap petugas yang memakai PPE perlu melupuskan skrab pembedahan dengan betul dan segera mandi dan bersihkan diri. Sorry, disturb your lunch. Masa permulaan tu kita ada masalah kan, yang push ni datang kepada kita kan. Sepatutnya kalau ikut SOP kita ni, JKM ni berada di kawasan zon hijau lah. Ya, kalau ikut SOP ya, tetapi kita diarahkan menghantar makan kan di tempat-tempat yang kawasan merah lah. Ya, kawasan merah tu maknanya kami diarahkan memakai baju PDE tu, yang baju putih tu, untuk menghantar makanan. Tapi memandangkan kita pun perlu mengorbankan kita, sebab kita pun hormat rakan-rakan agensi yang lain kan. Dia mohon sangat pada JKM untuk membantu masuk dalam hantar makanan. Jadi rakan-rakan kami pun rasa tak apa, ini kemanusiaan. Apa kata rakan kita sendiri yang kena, adik-adik keluarga kita yang kena, apa perasaan kau orang tak tahu. Pada 18 Februari lalu, sekitar jam 2 petang, 105 orang PUS yang dikuarantin di pusat pemantauan dibenarkan pulang ke rumah masing-masing setelah tamat tempoh kuarantin. Jam 4 pagi. Bertempat di unit kecemasan udara atau Air Disaster Unit ADU, para petugas dari pelbagai agensi sudah mula bersiap sedia untuk menyambut ketibaan kumpulan kedua rakyat Malaysia yang dibawa pulang dari Wuhan, China. Kesemua petugas yang berada di kawasan zon merah ini perlu memakai peralatan perlindungan diri atau Personal Protective Equipment (PPE). Dalam mengetuai pasukan perubatan di ADU ini, Dr. Ummul Khair Muhammad yang bertugas di Hospital Kuala Lumpur diberi tanggungjawab untuk menjadi Medical Commander. Kami telah menyediakan daripada segi kritikal, pasien yang kritikal sampailah yang non-kritikal. Dari segi perubatan dan peralatan. Ya. Kami juga sediakan 4 ambulan di sini untuk persediaan. Ya. Dan kami telah wrap ambulan kami untuk persediaan biological. Visual eksklusif ini dirakam oleh pasukan Hazmat Bomba Negeri Selangor. Jam 6.50 pagi. Kelihatan pesawat AirAsia AK-8265 yang bertolak dari lapangan terbang antarabangsa Tianhe, Wuhan, China selamat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Setibanya mereka di lapangan pendaratan, pasukan Hazmat terus mengambil peranan masing-masing. Mereka lengkap memakai peralatan perlindungan diri, antaranya coverall protective suit, face shield dan anti-splash goggle, anti-chemical boots serta sarung kasut. Pesawat khas misi kedua ini membawa pulang seramai 66 rakyat Malaysia. Hanya kumpulan pertama yang dibenarkan turun dahulu daripada pesawat bagi menjalani proses nyah cemar peringkat awal sebelum dibenarkan menaiki bas ke ADU.
Mereka terdiri daripada 6 kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia, 12 kru penerbangan dan 2 orang pegawai kedutaan Malaysia di Beijing. Untuk proses nyah cemar peringkat awal ini, mereka disembur dengan menggunakan alat penyembur bertekanan atau pressure sprayer yang mengandungi 5% bahan peluntur. Tujuan proses nyah cemar ini adalah bagi memusnahkan mikroorganisma yang hidup pada objek yang dibawa menaiki pesawat. Setiap bagasi yang terdapat di ruangan kargo pesawat ini harus melalui proses disinfection atau proses pembasmian kuman terlebih dahulu sebelum dibawa ke ADU. Proses ini dilakukan oleh pasukan hazmat dengan kerjasama petugas daripada AirAsia. Setelah selesai kumpulan pertama ini menjalani proses nyah cemar, mereka dibawa ke Responders Decontamination Lane bagi menjalani proses doffing pula. Doffing adalah proses untuk membuka pakaian PPE dengan cara yang betul bagi memastikan kesan cemar yang melekat pada PPE tidak membahayakan diri. Kumpulan kedua yang terdiri daripada warga Malaysia dan tanggungan mula dikeluarkan dari pesawat. Usaha membawa pulang rakyat Malaysia ini bukan sahaja membabitkan kerjasama dua hala di antara kerajaan Malaysia dan China, malah turut melibatkan peranan pelbagai agensi kerajaan. Antaranya Kementerian Kesihatan, Kementerian Luar Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Jam 8 pagi. Selepas selesai proses nyah cemar, kini kesemua penumpang perlu dibawa menaiki bas secara berperingkat ke kawasan dekontaminasi yang terletak di ADU. Setibanya penumpang di kawasan dekontaminasi ini, mereka akan diasingkan mengikut jantina masing-masing. Sebagai prosedur operasi standard SOP, setiap penumpang perlu menjalani proses saringan oleh pasukan hazmat. Di sini mereka harus melalui proses dry decontamination di mana setiap penumpang perlu menanggalkan pakaian yang dipakai ketika berada di dalam pesawat dan hanya mengenakan pakaian yang telah disediakan. Kesemua barangan keperluan seperti beg, kasut, jam tangan serta barangan hiasan yang dibawa pula perlu melalui proses disinfection. Selesai proses saringan pembersihan, kesemua penumpang perlu menjalani saringan kesihatan pula. Mereka akan melalui proses thermal screening bagi memeriksa tahap suhu badan. Jika didapati demam atau terdapat sebarang gejala, mereka akan dihantar ke unit pengasingan untuk pemeriksaan lanjut. Manakala yang tidak mempunyai sebarang simptom, mereka perlu menjalani saringan swab test. Ia akan diuji melalui bahagian hidung dan mulut.
Sampel ujian tersebut akan dihantar ke kumpulan makmal Kementerian Kesihatan bagi tujuan pengesahan sama ada individu tersebut positif atau negatif COVID-19. Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Proses kerja-kerja pembersihan pesawat atau disinfection giat dijalankan sejurus sahaja ke semua penumpang keluar daripada pesawat. Pasukan hazmat perlu mengelap semua komponen dan permukaan kabin dengan menggunakan kapas, kain khas dan semburan cecair anti kuman yang disediakan. Kesemua bahan kotoran seperti sampah dimasukkan ke dalam beg plastik biobahaya. Ruangan kokpit juga turut menjadi tumpuan. Mereka mengelap kesemua peralatan dan cermin paparan dengan cecair tanpa semburan terus pada permukaan tersebut. Ubat tablet jenis sodium hypochlorite digunakan bagi proses pembersihan pada saluran kumbahan tandas pesawat. Tujuannya adalah untuk memusnahkan segala kuman yang terdapat di dalam pesawat tersebut. Selain pesawat, kenderaan yang berada di kawasan zon merah turut melalui proses disinfection. Sebanyak 5% semburan bahan kimia jenis hidrogen peroksida digunakan untuk setiap kenderaan tersebut bagi tujuan membunuh mikroorganisma. Farhan Sufian Borhan, 44 tahun. Antara individu yang berada di Air Disaster Unit ini. Selaku Komander Operasi, anak kelahiran Lahad Datu Sabah ini mementingkan tahap keselamatan bukan sahaja pada PUS, malah kepada seramai 277 anggota pelbagai agensi yang terlibat dengan misi kedua ini. Peranan komander operasi memang yang paling berat sekali lah. Dia bukan suka-suka. Maksudnya dia adalah tanggungjawab, dia adalah bukan beban tetapi adalah satu amanah yang akan dibikul untuk mengetahui semua agensi, semua organisasi di dalam satu operasi tersebut. Untuk operasi Wuhan ni, yang paling penting yang saya utamakan adalah keselamatan. Bukan saja keselamatan kepada semua warga yang akan kita terima, tetapi yang paling penting utamakan keselamatan petugas-petugas. Di sini kita melibatkan, kita tidak pasti, kita tidak nampak, virus kita tidak nampak, kita tak dapat rasa, kita tak dapat hidup. Itu yang keberbahayaan yang kita tak nampak, yang mungkin berlaku kepada kita. Jadi tahap keselamatan yang paling pentinglah di dalam komander operasi, bukan saja keselamatan tetapi perkara-perkara lain, macam mana kita nak organize, bagaimana kita nak supaya orang semua tahu peranan masing-masing di dalam menguruskan satu bencana ni. 26 Februari 2020. Kesemua 66 warga negara yang selesai menjalani saringan kesihatan di ADU kini dibawa ke lokasi pusat pemantauan yang terletak di Nilai ini. Kesemua penumpang disambut dan diiring oleh petugas untuk memasuki ke kawasan zon merah. Setibanya mereka di kawasan zon merah ini, mereka perlu menyemak senarai nama dan perlu mengambil kunci bilik yang telah disediakan oleh para petugas. Bagasi mereka ditandakan dengan nombor bilik masing-masing kerana turut perlu melalui proses nyah cemar sebelum diserahkan kembali kepada pemilik. Sepanjang tempoh 14 hari di kuarantin, saringan kesihatan akan dilakukan 2 kali sehari bagi memastikan mereka benar-benar sihat atau tidak.
Proses nyah cemar atau disinfection dijalankan kepada semua bagasi PUS. Setiap satu akan dibuka dan barangan akan dikeluarkan bagi membolehkan penyemburan di bahagian dalam serta semua kandungan bagasi. Proses pembasmian kuman ini selesai dalam tempoh 1 jam. Serangan virus ini ternyata menggemparkan penduduk di seluruh dunia, tidak terkecuali di Malaysia. Walau diselubungi perasaan risau dan cemas, para petugas di sini rela mempertaruhkan keselamatan mereka demi kesejahteraan masyarakat. Mereka wira-wira yang berkorban nyawa berjuang menghapuskan jangkitan virus COVID-19. Sehingga 5 Mac 2020, statistik yang dikeluarkan oleh WHO mencatatkan 95,124 kes jangkitan positif, manakala 3,254 kes kematian melibatkan 82 negara. Terkini, Malaysia disahkan menghadapi gelombang kedua jangkitan wabak COVID-19. Sehingga 5 Mac 2020, 55 kes jangkitan COVID-19 dicatatkan di negara ini dengan kes ke-30 hingga 55 merupakan kontak rapat atau dikaitkan dengan kes ke-26.